Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Robiah binti Zakaria dari Politeknik Sultan Idris Shah Selangor, Malaysia akan membentangkan kertas pendidikan yang bertajuk Pembelajaran Berpusatkan Pelajar, iaitu satu tinjauan terhadap pelaksanaan program mentor-menti atau Buddy Learning bagi kursus TEE 30043 Electronic Circuit bagi pelajar DEP dan DTK PSIS. Antara kandungan pembentangan ialah pengenalan, surutan literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan, seterusnya kesimpulan. Para hadirin yang dihormati, kualiti pengajaran dan pembelajaran perlu sentiasa ditambah baik berdasarkan peringkat pembelajaran berpusatkan pelajar seperti mana termaktub dalam Pelan Pendidikan Pengajian Tinggi menerusi penghasilan graduat TVET berkualiti secara amnya. Ia juga secara khususnya menyumbang kepada menjadi institusi yang unggul dalam Pelan Strategi dan Kolej Komuniti 2018-2025. Dalam fasa ke arah menjadi institusi yang unggul, pelajar di institusi mestilah cemerlang dari segi akademik. Penguasaan asas elektronik merupakan asas utama bagi pelajar mesti mempunyai asas yang kuat untuk menyokong pembelajaran akan datang. Sehubung dengan itu, satu pendekatan penambahbaikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran telah dirangka bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam pengetahuan asas. Program ini memfokuskan kepada pendekatan peringkat Buddy Learning atau mentor-menti yang dibangunkan dengan berstruktur bagi kursus asas dalam kejuruteraan elektrik iaitu Electronic Circuit. Terdapat objektif kajian dijalankan iaitu dua objektif kajian. Yang pertama, meningkatkan pencapaian pelajar bagi PLO1 yang melibatkan markah PA dan PB. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran elektronik dengan pemahaman asas yang kukuh. Pada hadirin yang dimuliakan sekalian, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan model Buddy Learning. Hasil kajian daripada beberapa orang pendidik sebelum ini. Menurut A 2021, model ini menerapkan kemahiran bukan teknikal di kalangan pelajar kejuruteraan. Cerca 2019, Buddy Learning memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran seperti ekspresi lisan, komunikasi, pengurusan sumber, kepimpinan dan penyelesaian masalah. Kawachi 2019, model ini melibatkan pelajar dan pensyarah yang saling bekerjasama untuk menyelesaikan cabaran sebenar menggunakan teknik kemahiran teknikal dan bukan teknikal. Sahabat 2018, ianya mengiktirafkan kepentingan kedua-dua kemahiran iaitu kemahiran insaniah dan kemahiran latihan dan pendidikan dalam pembangunan profesional kejuruteraan. Pada tahun 2020, dengan menggabungkan pembangunan kecekapan yang sesuai, model Buddy Learning bertujuan untuk menyediakan jurutera bagi tujuan dunia global. Komponen utama dalam kajian ini adalah PLO, iaitu hasil pembelajaran program di mana PLO1 ialah pengetahuan, mengaplikasikan pengetahuan matematik gunaan, sains gunaan, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan. Oleh itu, kajian ini menjurus kepada asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan dalam penggunaan model Buddy Learning bagi pelajar DEP dan TTK sesi 2 2022/2023. Berdasarkan keputusan awal pelajar untuk kursus TE 3043 bagi sesi 2 2022/2023 dalam penilaian berterusan iaitu kuis 1 menunjukkan penguasaan yang rendah dengan keputusan
bawah 50% seramai 27 orang, iaitu 64.28%. Perkara ini amat membimbangkan kerana pelajar perlu menguasai kursus ini yang merupakan asas bagi program kejuruteraan elektrik. Satu model dirangka bagi mengatasi isu ini iaitu dengan penambahbaikan peringkat pembelajaran berpusatkan pelajar dengan melaksanakan peringkat model Burdett Learning. Seramai 42 orang pelajar terlibat dalam program ini. Dengan menjalankan analisis pencapaian dan analisis maklum balas pelaksanaan model learning, ianya dapat menilai keberkesanan dan kejayaan model dalam membuat penambahbaikan yang diperlukan untuk masa hadapan. Sesi 2022/2023 kumpulan eksperimen, manakala sesi 2022 dan 2023 sebagai kumpulan kawalan. Model Burdett Learning terdiri daripada input iaitu pelajar di EP dan DTK. Sesi 2 2022-2023 diikuti dengan membuat kumpulan iaitu seramai 14 kumpulan, 1 mentor dan 2 mentee. Mentor dipilih berdasarkan pelajar yang mendapat PLO 1 yang tinggi, manakala yang 2 lagi yang agak rendah. Sesi seterusnya ada sesi pertemuan, sebanyak 6 sesi pertemuan mentor-mentee dan diikuti dengan 3 pertemuan bersama dengan pensyarah. Seterusnya bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran ialah menggunakan e-book 250 electronic circuit, iaitu yang terdiri daripada soalan berserta dengan jawapan, yang mana modul ataupun e-book itu telah dibangun bersama-sama pada semester lepas. Kaedah pemantauan. Seterusnya kaedah pemantauan. Kaedah pembelajaran kendiri tutorial berasaskan mind mapping. Seterusnya medium untuk penghantaran adalah menggunakan Google Classroom dan CDOS. Maklum balas untuk dapat memastikan keberkesanan kursus maklum balas soal selidik telah diwujudkan. Seterusnya analisis pencapaian iaitu kuis 2, teori test dan keputusan akhir. Dan seterusnya dapatan dan juga kesimpulan. Rajah 2 menunjukkan pencapaian pelajar di TK pada sesi 1 dan sesi 2 dalam kuis 1, kuis 2 dan ujian. Pada sesi 1 ianya tidak menunjukkan peringkat, tidak menggunakan model Burdett Learning dan graf menunjukkan keputusan yang setara, tiada peningkatan. Berbeza pula pada sesi 2 yang menunjukkan peningkatan yang memberasakan kerana menggunakan peringkat Burdett Learning. Rajah 3 menunjukkan pencapaian pelajar di EP pada sesi 1 dan sesi 2 dalam kuis 1, kuis 2 dan ujian. Keputusan menunjukkan pencapaian kuis 1 dan kuis 2 dan ujian setara bagi sesi 1 dan meningkat pada sesi 2. Rajah 4 dan 5 pula menunjukkan pencapaian PLO 1 pelajar di TK dan DEP pada sesi 1 dan sesi 2. Sesi 2 kumpulan eksperimen, manakala sesi 1 kumpulan kawalan. Keputusan menunjukkan peningkatan sebanyak 10% bagi pelajar di TK dan 2% bagi pelajar di EP. Ini bermakna kaedah Burdett Learning memberi kesan kepada pencapaian pelajar. Rajah 6 dan 7 pula menunjukkan perbezaan markah peperiksaan akhir dan markah penilaian bertusan yang kurang daripada 30%. Peningkatan bagi sesi 2 iaitu sebanyak 9.3% bagi pelajar di TK
dan 13.3% bagi pelajar DEP. Ini menunjukkan pelajar boleh menguasai kursus tersebut selepas melaksanakan model body learning. Dapatan Darjah 1, jadual 1 menunjukkan maklum balas terhadap pelaksanaan model body learning yang mana hampir semua pelajar memberi kerjasama yang baik dan perbincangan yang berjalan dengan lancar sepanjang program dijalankan. Semua mentor menjalankan tugas dengan sempurna. Jadual 2 menunjukkan cadangan dari mentor dan mentee terhadap pelaksanaan body learning. Model body learning yang mana boleh ditambah baik untuk program akan datang dari segi kerjasama mentor dan mentee. Dan kebanyakan soalan yang berasaskan peperiksaan akhir dengan mengambil contoh-contoh soalan dari kertas semester lepas. Kesimpulan, peningkatan pemahaman. Program mentor-mentee atau body learning telah membantu meningkatkan pemahaman pelajar DEP dan DTK terhadap konsep-konsep dalam kursus TEE 30043. Kolaborasi antara dua bidang yang berbeza memberi peluang untuk melihat subtopik dari perspektif yang lebih luas. Peningkatan hubungan sosial. Program ini telah berjaya membina hubungan sosial di antara pelajar DEP dan DTK, memupuk suasana pembelajaran yang lebih mesra dan berkongsi pengalaman yang berharga. Pendekatan pembelajaran holistik, iaitu gabungan pengetahuan dari dua bidang yang berbeza telah memberi peluang kepada pelajar untuk memahami bagaimana komponen elektronik berkaitan dengan teknologi komputer dan sebaliknya menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Peningkatan kemahiran komunikasi. Melalui sesi mentor-mentee atau body learning, pelajar DEP dan DTK telah meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengajaran yang merupakan kebolehan penting dalam dunia profesional. Antara cadangan rancangan yang lebih teliti. Itu penting untuk mempunyai rancangan yang lebih teliti sebelum memulakan program ini. Penentuan matlamat, pengagihan peranan dan waktu perjumpaan perlu diatur dengan baik untuk mengoptimalkan hasil program. Latihan pengajaran. Memberi pelajar yang menjadi mentor peluang untuk mengikuti latihan pengajaran dan membina kemahiran pengajaran. Ini akan membantu mereka memberi bimbingan yang lebih efektif kepada rakan sebaya. Pengukuran keberkesanan mewujudkan kaedah pengukuran untuk mengukur kesan program ini secara kuantitatif dan kualitatif. Ini boleh dilakukan melalui soal selidik, ujian prestasi dan ulasan reflektif. Sesi refleksi berkala. Melaksanakan sesi refleksi berkala bagi pelajar DEP dan DTK untuk membincangkan pengalaman, cabaran dan kejayaan mereka dalam program. Ini boleh membantu memperbaiki pelaksanaan dan memberi peluang untuk peningkatan yang seterusnya. Cadangan. Penerapan teknologi. Penerapan teknologi penting untuk manfaat teknologi yang menjadikan sesi mentor-mentee dalam bentuk video panggilan atau platform pembelajaran dalam talian. Ini dapat memudahkan pelajar dalam berinteraksi meskipun dalam jarak jauh. Secara keseluruhan, program mentor-mentee atau body learning bagi kursus TEE 30043 Electronic Circuit bagi pelajar DEP dan DTK menunjukkan prestasi untuk meningkat pembelajaran dan hubungan sosial. Dengan rancangan yang matang dan pengukuran keberkesanan yang berterusan, program ini dapat menjadi aset yang berharga untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Sekian, terima kasih. Ahli kumpulan penyelidik, saya Robiah binti Zakaria, Puan Kartini bin Muhammad Ali, Fai Rozita Syahran, iaitu daripada Politeknik Sultan Idrisa. Sekian, terima kasih.